Alhamdulillah. Satu peringatan, kalau di belakang tuan-tuan ada gangguan, gangguan anak ke cucu ke bising belakang tu, itu lambai mikrofon ke atas tu tekan jadi off. Jadi kalian tak dengar suara pada tempat. Tak baru on bagi. Mute. Jadi kita tak dengar suara latar tu belakang. Jadi mengganggu yang lain. Okey? Jadi kalau tu tolong mute jadi kursus bahasa Al-Quran Yusra ini ialah satu singkatan kepada Yusra, iaitu Yusuf dan Rahaila. Rahaila adalah isteri saya. Dan Yusra ini merupakan satu juga ungkapan dalam bahasa maksud mudah. Mudah. Dan bahasa Al-Quran Yusra atau Baqi disampaikan kepada tuan dan puan-puan dengan kerjasama College Dar Hikmah, iaitu satu college pengajian tinggi Islam yang tertua di swasta. College pengajian tinggi Islam swasta yang terawal di Malaysia, yang ditubuhkan sejak 1989. Ia diketuai oleh tidak lain daripada Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil, merupakan pengurusinya, dan juga bekas pengurusi Lujna Lembaga Pengarah Universiti Sains Islam Malaysia. Ya, ini Dr. Siddiq Fadil. Jadi ini kami kerjasama, dan ini latar belakang saya. Saya asal orang tak panggil ustaz. Saya panggil banyak Haji Yusuf lah. Okey. Kenapa jadi begini? Saya dulu kerja swasta, tapi sejak 2013, 2014 fokus belajar bahasa Arab. Saya masuk pada kursus Furqan dan kursus hilang. Okey, right. Okey, apa ni? Kursus Furqan dan terus saya jadi ahli seumur hidup kepada Arabic Syair Program yang bertempat di Ontario, Canada. Itu kami belajar fokus pada Nahu dan Saraf dan juga tafsir Quran. Dan di situ saya kaji bagaimana saya boleh memahami Quran sebagai seorang awam, seorang yang tidak belajar, tidak mengikuti kelas agama semua. Saya lahir di Singapura dan besar di Singapura hingga umur 21 tahun baru saya masuk ke ITM dan belajar di sana. Jadi maksud saya latar belakang agama tu memang kurang lah. Setakat belajar mengaji je lah. Bukan bukan ustaz. Tapi bila saya fokus kepada bagaimana nak memahami Al-Quran dan saya belajar tentang Nahu dan Saraf, dan saya dapat kaitkan bagaimana saya sebagai seorang awam untuk memahaminya. Dan Alhamdulillah saya dapat kata orang tu sifirnya, dan itu yang saya dah bentangkan sejak 2017. Dan Alhamdulillah dari segi respons peserta, latar belakang mereka pun yang bukan ustaz-ustaz, ada yang student, ada yang dah pencen, ada yang doktor, ada yang profesor. Mereka dapati apa yang saya sampaikan amat berkesan berbanding dengan mereka dah hadir kelas bahasa Arab untuk 6 bulan atau setahun. Jadi saya pakai 12 jam ni cukup beri gambaran yang lebih luas dan lebih jelas, insya-Allah. Okey. Jadi itulah latar belakang saya, dan saya juga adalah kerja sambilan sebagai pensyarah di UniKL dalam Fakulti Perniagaan. Alright. Okey. Jadi apakah motivasi saya yang saya rasa patutnya mudah untuk boleh memahami teks Al-Quran ini? Sebab Allah telah menjamin dalam surah Al-Qamar dan diulang sebanyak 4 kali. Ini surah yang surah ke berapa tak ingat. Al-Qamar, tapi ayat pada 17, 22, 32, 40. 4 kali Allah ulang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fa hal min muddakir. Maka sebenar-benar dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran bagi pelajaran, bagi peringatan. Untuk kita ambil pelajaran kita untuk memahami. Fahal min mudakir. Maka adakah dari yang mengambil peringatan, yang ambil pengajaran. Jadi maksudnya
Kalau Allah dah jamin untuk faham, untuk ambil pelajaran pada Quran tu, sepatut mudah kita faham. Patutnya mudah kita boleh faham ayat Quran tu. Dan memang mudah pun sebenarnya. Tapi kalau setengah orang yang belajar bahasa Arab, kalau tak didedahkan kepada pendekatan yang saya sampaikan, insyaAllah mungkin dia dapati sukar sikit. Tapi mudah-mudahan saya dapat mudahkan dan saya mungkin telah belajar Arab dan yang belum pernah belajar bahasa Arab dapat menghargai bagaimana kita dapat memahami teks Al-Quran. Okey, jadi tujuannya ialah untuk saya katakan konsep sistem Nahu dan Soraf bahasa Arab. Nahu ialah grammar, tata bahasa. Soraf ialah perubahan perkataan. Macam Melayu, tolong, menolong, ditolong, kan? Pertolongan itu soraf. Untuk membolehkan peserta memahami kebanyakan ayat Al-Quran. Saya jangka boleh sehingga 90% boleh faham. Dengan tahu apa ilmu yang saya akan sampaikan dalam masa 12 jam akan datang. Okey. Jadi apa yang kita akan belajar sepanjang kursus? Pertama, kita akan bandingkan antara bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Melayu. Jadi untuk menguasai satu bahasa lebih mudah kita bandingkan dengan apa yang kita telah tahu. Dan kebanyakan kita bahasa Melayu memang ialah orang Melayu kan, dan lepas tu bahasa Inggeris. Jadi bahasa Arab ni ada ciri bahasa Melayu sikit, ada ciri bahasa Inggeris sikit. Tapi ada ciri yang tak ada dalam dua tu. Jadi saya kena guna istilah Arab juga untuk terangkan konsep tu. Jadi itu. Kecuali kalau siapa pernah belajar bahasa Jerman ke bahasa Rusia, tu ada persamaan sedikit. Okey? Jadi pertama kita akan bagaimana mengenali ganti nama bahasa Arab. Kenapa nak terkenal ganti nama? Bahasa Al-Quran, Al-Quran ni ialah kisah-kisah. Kisah-kisah orang dahulu, nabi-nabi, kaum-kaum dahulu, dan banyak dialog. Banyak Allah sampaikan dakwah banyak dalam bentuk dialog. Di bentuk dialog dia ada kita akan kisahkan kisah manusia, kita berdialog dengan orang lain, jadi Allah pun berdialog. Jadi kita ada ganti nama. So kita panggil nama awak, engkau, dia, mereka, saya. Itu kan? Mereka perempuan, mereka lelaki, saya, kami, semua tu ada. Itu panggil ganti nama. Kenapa? Sebab ganti nama ni dalam Al-Quran ada 12 je. Ada 12 ganti nama je. Yang sama semua 12. Sebenarnya ada 14 lah, tapi ada dua perkataan tu sama. Maksudnya kami itu sama untuk dua dan untuk ramai. Dan 12 perkataan ni diulang-ulang dalam Quran sebanyak lebih 33,000 kali. Maksud Al-Quran ada 75,000 perkataan gitu. Hampir 75,000 perkataan. 33,000 atau 24,000 dan 1/3. Dan 24,000 24,000 tu domain saja ataupun ganti nama, dipanggil domain, isim domain, ganti nama. Jadi dari 12 perkataan diulang sebanyak 24,000 kali. Jadi kalau kita kenal 12 perkataan tu, patutnya 1/3 Quran dah dalam tangan dah. Itu maksud saya. Okey? Sebab saya dulukan bagaimana, kenapa kena ganti nama dahulu. Dan mengenal kata sendi dan kata hubung. Ini dipanggil preposition dengan conjunction dalam bahasa Inggeris. Bahasa Melayu sendilah. Atas, bawah, dalam, pada, ke kan. Itu semua. Dan atau walaupun, itu kata hubung. Ini pun diulang-ulang juga. Ini dalam 20 perkataan diulang-ulang. Sebanyak 12,000 kali. Jadi antara ganti nama dengan kata hubung dan yang diulang-ulang ini, okey, dia mencakupi hampir separuh Quran, 50%. Jadi 50% pada Quran atau 50% di perkataan-perkataan dalam Al-Quran boleh difahami dalam masa 2 jam pertama. Okey, lepas tu kena ingatlah. Tu kita buat latihan insya-Allah. Kita akan ingat. Jadi saya tak tekankan banyak nak menghafal dalam dalam kursus ni, sebab menghafal ni kadang-kadang jadi tekanan, bebanan kepada peserta. Jadi tak payah hafal dulu. Okey, ingat aja sikit-sikit cukup. Okey. Dan keempat, bagaimana kita kenal kata nama, isim serta terjemahan dalam Al-Quran. Ya. Dia isim, dipanggil isim mu'rab, noun.
kata nama, kata benda. Ada 3 bentuk dalam Al-Quran. Bagaimana kita nak bezakan? Sebab setengah isim tu satu perkataan dalam bahasa Arab, tapi nak diterjemahkan kena pakai 2, 3 atau 4, mungkin 5 perkataan. Kadang-kadang 5 perkataan baru jelas makna satu perkataan itu. Satu perkataan dalam bahasa Arab, tapi 5 perkataan dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Okey? Dan juga bagaimana kita kenal 3 bentuk perbuatan atau fi'il. Itu. Jadi yang kita perlu ingat ni 6 bentuk aja yang kita perlu dapat terkenal dan bezakan. Okey? Dan kita akan belajar tentang nahu. Itu kalau nahu tu basically ialah tentang mengapa baris huruf terakhir perkataan berubah-ubah. Dalam Al-Quran kita ada Allahu dengan dhamma di belakang, Allaha dengan fathah kan, Allaha dengan Allahi. Ada tiga bentuk tu. Kenapa Allah tu sebut Allaha, kenapa Allahu, kenapa Allahi. Sama juga yang isim-isim lain. Kan? Ada kalimatin, ada kalimatan, ada kalimatun. Kalimah. Itu. Kenapa? Jadi itu menunjukkan peranan di dalam ayat. Jadi kita akan belajar tentang tu. Lepas tu kita akan belajar tentang frasa ataupun 2 perkataan yang digabung sebagai satu makna. Ini banyak dalam Quran. Jadi dia memberi makna yang lebih luas daripada makna perkataan satu itu. Itu panggil frasa. Dan lepas itu kita akan belajar tentang jenis ayat, 2 jenis ayat. Ayat perbuatan dan ayat kata benda. Dan apa yang perlu dipahamkan daripada 2 bentuk ayat itu. Kita akan belajar tu. Dan lepas tu daripada modul 7 kita belajar haraf-haraf khusus. Jadi sendi-sendi yang khusus yang perlu diterjemahkan pada makna tertentu. Dan kita akan belajar juga tentang kenapa perkataan-perkataan yang patut ikut pattern. Sebab bahasa Arab ni mudah sebab dia ikut pattern, wazan, dipanggil wazan atau pattern atau bentuk perkataan. Susunan perkataan itu dengan berapa huruf yang tetap dan dimasukkan huruf akar dan akan memberi makna yang khusus. Itu. Tetapi setengah-setengah perkataan tak ikut pattern sebab ada ciri-ciri yang untuk memudahkan sebutan. Okey, ada soalan setakat ni? Ada soalan tuan-tuan? Okey, right. Kenapa belajar bahasa Al-Quran? Pertama untuk fahamlah ayat Quran dan dibaca sampai sembahyang solat atau ketika baca Al-Quran. Motivasi utama saya faham Al-Quran dia untuk solat dan untuk baca Quran. Alhamdulillah saya banyak baca Quran. Kalau masa pergi haji 2012 tu alhamdulillah lah. Memang suka baca Quran, banyak masa baca Al-Quran. Khatam sampai 3 kali masa haji rasa saya insya-Allah. Itu alhamdulillah. Dan tapi apa yang saya fikir, saya baca banyak ayat Al-Quran tapi saya tak faham banyak. Bolehlah faham sikit-sikit, ada hafal sikit-sikit kan, tapi tak faham banyak. Jadi itu yang saya nak belajar. Kerana dengan kita memahami apa yang kita baca, itu jadi motivasi. Kalau kita baca Quran, seronok. Datang dia punya kemanisan, seronok, itu datang kekhusyukan. Kita boleh baca dan tadabbur sekali. Itu mendatang penghayatan. Bila kita menghayati, itu ada tadabbur. Dan itu menjadi kita cukup seronok baca Quran dan tak mau berhenti kalau baca. Dan khusus dalam Ramadan ni, imam depan baca dengan tajwid yang bagus, bacaan dia bagus dan kita faham setiap perkataan yang imam baca, itu menaikkan kekhusyukan dalam solat. Itu keutamaan, itu yang kelebihan Allah beri pada mereka yang faham ayat-ayat yang dibaca. Okey? Jadi saya punya perkataan dia tak semestinya kita belajar bahasa Arab kat Mesir, kat Saudi puluhan tahun baru faham, tidak. InsyaAllah pelajar-pelajar baki ni yang dah hadir 2-3 bulan sebelum ni dah boleh faham dah. Pelan-pelan. Jadi ada punya vocabulary bertambah, dia punya pemahaman bertambah dengan latihan amali. Jadi bengkel ni 12 jam, tuan-tuan dan puan hadir untuk faham konsep dulu. Saya terangkan tentang konsep dan sistem. Lepas tu hadir latihan amali mingguan sama Jumaat dengan Sabtu.
satu jam satu, atau boleh ada satu pun tak semestinya ada dua-dua. Ada dua-dua. Jadi itu pun buat kemahiran. Dan juran hanya untuk bengkel. Untuk latihan amali percuma. Itu sampai puas boleh. Itu insya-Allah. Selagi saya ada kudrat, selagi ada mereka yang ikut bersama berlatih, kita akan buat setiap minggu, guna Zoom juga. Okey? Jadi itu. Dan kalau kita faham Nahu dan bahasa Arab ni, kita baca Quran, itu sebagai batu loncatan untuk menguasai bahasa Arab secara umum. Maksud bahasa Arab fusaha, bahasa Arab moden pun boleh kita faham. InsyaAllah dengan lebih mudah. Tapi ada perbezaan sikit bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab yang digunakan setiap hari. Bahasa Arab Al-Quran ni lebih indah, lebih lembut dan lebih mengasyikkan. Okey, right. So, kita mula jenis-jenis perkataan antara bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Kalau kita dalam bahasa Melayu kita ada 7 atau 8 kita panggil bahagian-bahagian ucapan ataupun jenis-jenis perkataan. Ya, kita ada kata nama atau kata benda seperti pen, telefon, komputer, lampu, kipas, kereta, itu kata benda. Kan? Kata nama dipanggil. Kata ganti nama seperti saya, awak, mereka, dia, kamu, kan? Okey? Kami. Itu semua ganti nama. Kita ada kata adjektif seperti besar, laju, cantik, kan? Hijau, kuning. Itu adjektif lah. Jadi itu kata adjektif. Dan ada kata nama khas seperti nama saya Yusof, Kuala Lumpur, KLCC, Brunei. Itu semua nama khas. Itu bahasa Melayu. Dan bahasa Inggeris kita ada noun, pronoun, adjektif dan adverb semua tu. Daripada 4 atau 5 jenis perkataan ni, bahasa Arabnya satu dipanggil isim. Jadi isim. Jadi tak kira dia adjektif ke kata nama khas ke ganti nama, dia panggil isim. Isim pun dari segi istilah nama lah. Okey. Lepas tu kita ada kata perbuatan. Kata perbuatan samalah dengan bahasa Inggeris verb dipanggil fi'il. Perbuatan. Perbuatan ni selalu dia bergantung ataupun berkaitan dengan masa. Maksudnya telah berlaku, sudah berlaku atau sedang berlaku atau akan berlaku, dan juga perbuatan perintah. Perintah ataupun menyuruh. Okey. Right? Lepas tu kita ada kata sendi nama, kata hubung. Kata-kata yang kata sendi. Preposition conjunction. Kan? Itu dipanggil haraf. Jadi kalau kita bandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, ada 6 atau 7 bahagian-bahagian ucapan ataupun jenis-jenis perkataan. Di bahasa Arab dipecah pada 3. Jadi kita perlu olah hanya 3 jenis perkataan saja. Bukan 6, 7. Jadi lebih mudah. Kalau kita faham nanti, insya-Allah bahasa Arab ni, bahasa Al-Quran khususnya, lebih 7 kali lebih mudah untuk kita kuasai sebenarnya. Dengan kita berlatih lah. Tiada cara untuk menguasai satu bahasa tanpa berlatih. Jadi, latihan yang saya tegaskan di sini ialah baca Quran. Beza dengan bahasa lain. Kita baca Quran, setiap huruf yang kita baca dapat 10 pahala. Kalau dia bulan Ramadan, darab lagi 70. Okey, dalam solat lagi banyak. Okey. Jadi ini kita akan belajar kalau kita bandingkan bahasa Inggeris dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kita tengok di atas, kita ada wa id qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Tengok, pertama kita kena pandai atau tahu bezakan perkataan-perkataan tu. Qala yusufu li abi ya abati. Tengok di yusufu dhammah, hujung huruf. Hujung perkataan. Huruf terakhir. Dhammah, abi, ada ya, abati dengan kasra, inni ra'aitu dhammah ahada fathah. Asyara fathah. Kaukaban pun fathah ujung dia. Yang ujung sekali, last sekali. Itu nahu lah. Wal qamara. Kenapa dia ada yang baris depan,
ataupun dhamma, boleh guna istilah baris depan atau dhamma. Dhamma ada yang fathah, ada yang kasrah, baris bawah. Jadi kenapa mereka berbeza-beza itu? Itulah nahwu. Kita akan belajar nanti. Kerana ia menunjukkan peranan perkataan sebut dalam ayat. Contoh macam ni. I gave him his book, he thanked me. Dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu sama aja. Jadi untuk bahasa Inggeris hanya berlaku pada ganti nama he. Jadi I gave him his book, he thanked me. Kalau tengok him, his dengan he, itu perkataan yang makna yang sama. Seorang lelaki. Cuma bila jadi him, bila dia jadi objek. I gave him, saya beri dia. Jadi objek pada perbuatan beri, give. His book, pemilikan. Buku dia. He thanked me, dia berterima kasih pada saya. Maksud he thanked me, dia melakukan perbuatan. Ini perbuatan dilakukan ke atas dia. Dan ini merupakan pemilikan. Itulah dia panggil dalam bahasa Arab tu 3 bentuk ni bergantung kepada peranan perkataan itu dalam ayat. Itu kita akan belajar nahwu nanti. Dan dia ada istilah yang digunakan mansub, majzum, marfu. Itu jangan risau dulu. Kita akan belajar tu kemudian. Okey? Right. Jadi sebelum kita teruskan istilah-istilah ni saya harap semua biasa. Apa itu fathah, kasrah dengan dhammah. Kalau orang lama selalu macam saya belajar dulu, fathah baris atas, kasrah baris bawah, dhammah baris depan. Lepas tu fathatain ni tanwin lah. 2 baris 2 atas, baris 2 bawah, baris 2 depan. Okey, itu maksudnya. Jadi harap boleh ikuti apa istilah dia. Okey, right. Okey. Jadi kita mula sekarang dengan perkataan yang berulang-ulang. Perkataan yang berulang-ulang. Dalam Quran banyak perkataan yang berulang-ulang seperti saya kata tadi. Ada isim dhamir ataupun ganti nama. Lepas tu ada haraf yang berulang-ulang. Dan juga ada perkataan-perkataan tertentu yang berulang seperti yang, alladhi, alladhina, allati itu, this, that, itu semua perkataan yang berulang-ulang. Jadi semua perkataan yang berulang ini lebih kurang dalam 36 perkataan total, itu dhamir 12. Lepas tu haraf dalam 20. Ada perkataan 2-3 yang itu ulang-ulang, itu dalam 30 lebih, tak sampai 40 pun. Itu merangkumi 50% Al-Quran. Separuh. Dan lagipun perkataan Al-Quran yang banyak dalam Al-Quran itu banyak yang berulang-ulang. Banyak yang mempunyai kata dasar yang sama. Jadi sebenarnya untuk menguasai bahasa Al-Quran itu amat mudah. Itu yang saya ingin sampaikan. Macam contoh dalam surah Al-Baqarah, juzuk pertama, lebih 85% perkataan itu diulang-ulang. Ini merupakan kajian salah satu universiti di Indonesia, Universiti Muhammadiyah. Dan bagaimana kita tambah vocab, pembedahan kata. Kita tambah bila kita baca Quran dan selalu. InsyaAllah. Okey? Right. Jadi itu yang kita akan belajar. Yang pertama ialah tentang dhamir ataupun isim ganti nama. Dipanggil dhamir ganti nama. Okey? Jadi dalam bahasa Arab ada lebih pada Melayu. Melayu sebab Melayu hanya dalam bahasa Inggeris dia ada satu atau ramai kan. Ganti nama. Saya, kamu semua. Kan? Dia, mereka. Dari bahasa Arab dia ada satu tambahan, dia ada untuk 2 orang. Itu dia lebih sikit. Ada dia panggil musanna atau dual. Saya tak nak banyak guna istilah bahasa Arab, dia ada single, dual atau ramai. Ataupun dalam bahasa Arab kalau nak hafal bolehlah mufrad, musanna, jamak. Okey, jadi ini ganti nama, kita ada ganti nama pertama, masuk orang pertama lah. Orang yang cakap tu itu pertama. Saya, ana. Saya, kami. Saya, ana. Kami, nahnu. Untuk 2 orang dengan untuk ramai, masuk lebih pada 2, 3 atau lebih dipanggil jamak. Kalau 2 dipanggil dual, dia pun panggil nahnu juga.
Ini untuk orang pertama. Untuk ganti nama orang kedua, dia ada untuk lelaki dan wanita atau masculine feminine. Kalau bahasa Melayu tak ada. Engkau, awak pun sama juga. Lelaki perempuan sama. Dia bahasa Melayu kurang sikit. Perbezaan kata dia. Dia bahasa Arab dia anta, anti. Kalau lelaki, male, anta. Female, anti. Kalau dua orang, antuma. Sama lelaki atau perempuan. Antuma, antuma. Kalau lelaki ramai, antum, kamu semua. Antunna, kamu semua perempuan. Ini untuk orang kedua. Untuk orang ketiga, ganti nama ketiga untuk dia, huwa, dan mereka hum. Kalau dia perempuan, hiya. Mereka perempuan hunna, untuk dua sama, humma, humma. Jadi kalau tengok perkataan humma, humma, antuma, antuman sama aja. Lelaki perempuan sama aja. Nahnu, nahnu. Jadi, dia ada 15 semua jumlah ni kan. 5, 1, 2, 3, 4, 5, dah agak 3, 15. Tapi ada 3 yang sama. Jadi tolak 3, 12 dia yang kita perlu hafal. Jadi kena hafal semua ke? Kena ingat semua ke? Tidak perlu. Al-Quran dalamnya banyak cerita kisah orang ketiga. Orang ketiga banyak je orang ketiga singular. Dan lelaki. Kebanyakan. Jadi yang paling penting ingat huwa. Huwa tu maksud dia. Huwa, dia lelaki. Hiya pun dia perempuan boleh, hiya, dia perempuan. Lepas tu hum, mereka lelaki. Huwa, hum. Hunna pun tak ramai. Jadi kita kalau paling tidak pun hum dengan huwa dengan hum. Dia seorang lelaki, mereka lelaki. Anta, anti biasa dengar kan? Anta, anti. Anta, engkau, anti, dia, engkau perempuan. Ana, saya. Ini selalu kalau tengok cerita piramid selalu dengar anak-anak kan. Itu anak saya lah. Ini saya percaya semua dah. Nahnu kami. Jadi sebenarnya kita kalau boleh ingat lelaki pun cukup dah. Bila ingat lelaki, kurang-kurang orang ketiga, huwa dengan hum. Yang lain tu kita boleh bandingkan. Maksud kita hafal dua ni, huwa dengan hum. Yang lain kita balik. Kalau bukan lelaki, wanita lah kan. Kalau bukan seorang, 3 orang ramai atau 2 orang. Satu. Jadi anta pun ada dalam banyak. Anta dengan anti tak banyak lah. Anta dengan antum. Kamu, engkau lelaki dan engkau atau kamu semua lelaki. Okey, jadi puan-puan dan puan-puan kau ni ingat ni. Paling tidak pun huwa, hum, ana, nahnu. Paling tidak. Okey? Ada soalan? Jadi ini ganti nama yang kita panggil yang terpisah. Maksudnya dia tak terlekat dengan pada perkataan sebelumnya. Sebab domir ni kadang-kadang tertulis di dalam Quran secara terpisah. Maksud dia terpisah dari perkataan lain. Kadang-kadang dia bersambung. Jadi bila bersambung di belakang lah dia akan berubah sedikit dari segi sebutan dia. Tapi maknanya tak berubah. Okey? Seperti kalau tengok sebelah kanan, huwa tadi, dia lelaki. Bila dia sambung pada perkataan sebelumnya, jadi hu. Macam kita ada kitabu, buku, kitab. Kalau dia kata sambung pada huwa, dia tak cakap kitabu huwa. Dia akan tulis kitabuhu, kitabnya. Hu itu pun lelaki. Kalau huma tetap sama kitabu huma, hum tetap hum. Cuma hiya. Hiya ni feminin. Dia akan jadi ha, belakang dia ha. Kitabu ha. Ha alif maksudnya feminin singular. Ini pun banyak dalam Quran hiya ni. Sebab kata benda yang jamak atau plural banyakkan dirujuk sebagai she atau hiya. Ini kitabu ha. Di huma sama, hunna pun sama hunna. Anta jadi ka. Anta jadi ka. Dia tak cakap kitabu anta, kita buka dalam Quran. Kita buka. Jadi ka tu engkau. Hu tu huwa, dia. Ha tu hiya. Ha tu dia perempuan. Jadi kalau dari sebelah kiri kita antuma, kuma, antum jadi kum. Tu kum tu kamu dalam bahasa Melayu. Kaf mim, km, kami, kamu.
Dia daripada kamu. Kamu, antum, kamu, kum. Anti, kita buki, perempuan, kita. Lepas tu antuma, kuma, antunna, kunna, kuma dua orang, kunna untuk perempuan. Ana, kalau saya dia boleh dua keadaan. Mungkin dia tambah ya saja, ya panggil ni alif maksurah atau ya bengkok ni, ya ni, atau dengan nun ya belakang ni. Kadang-kadang ditambah nun ya, kadang tak ada. Dan kalau setiap perkataan tu ada belakang na, nun alif, na itu kami dalam tu, ada kami. Kalau di belakang ada na, itu ada kami. Jadi itu kami. Kalau belakang ada hu, itu ada dia. Kalau kitabi atau kitabu ni, kitabani ke, kita apa tu, yang i belakang tu aku. Jadi perlu ingat ini yang tiga saja. Huwa, hu, hiya, ha. Okey. Antaka dengan ni dengan na. 4 ni dengan nanu. Itu. Yang lain tu kita boleh, bila kita dah kenal yang 4 ni yang paling banyak dalam Quran, yang lain insya-Allah kita akan kenal dalam masa kita berlatih. Right? Okey. Sekarang kita buat latihan. Kita buat latihan pertama. Jadi kenal pasti ganti nama dhamir sama ada terdekat atau terpisah. Okey, jadi tugas tuan-tuan dan perempuan ialah cari dhamir dalam dhamir atau isim ganti nama dalam ayat-ayat ni, dan cuba beritahu makna tu. Persilakan. Saya kasih 1 minit dulu untuk ini, untuk baca dan cari. Kalau yang dah biasa bahasa Arab, okey. Semua biasa hadir kelas bahasa Arab sebelum ni ke tidak? Atau ada yang belum pernah? Ada siapa yang belum pernah? Okey. Cuba pada garisan pertama. Boleh cari tak dhamir situ? Ada. Contoh dia, kita ada. Siapa nak cuba? Puan Kamisa tadi. Siapa? Puan Kamisa. Nama tadi. Puan Kasma, maaf. Puan Kasma boleh? Puan Kasma. Kalau saya ni tak pakai spek ni, lupa spek. mana ada tak? Ada dhamir situ. Wa qala allazi naja minhuma waddakara. Dan Huma. Huma Ustaz. Kan? Ini dhamir. Dia maknanya apa? Kedua mereka, huma. Kedua mereka atau keduanya, di antara keduanya. Punya spek je. Ini terlekat. Min tu satu perkataan lain, huma satu perkataan lain. Min huma. Dari keduanya. Okey. Yang lain saya tak payah bincang dulu. Okey, terus cari lagi di bawah line kedua. Siapa boleh? Puan Nafisa? Ana Ustaz. Ana. Apa maksud Ana? Saya. Saya. Penggunaan Ana saya. Aku. Ana. Dan ini dia terlekat ke terpisah? Dia terpisah. Terpisah. Kalau dia lekat, dia tak ada Ana. Dia jadi Nunya. Umati atau umatani. Umati. Dia maksud ada ke ya. Dia tambah ya belakang. Tapi ini terpisah. Okey. Bawah sekali. Ada tak lagi? Sebelah dia tu Ustaz. Kum. Oh ya, ada apa tu? Kum. Unab biukum. Kum jadi adalah kamu semua kan? Kum, kamu. Ingat mim kaf kum kamu ah. Kamu maksudnya kamu, orang kedua ramai, kamu semua, kamu sekalian.
unabbiukum. Okey. Tengok ni satu ayat di dalam Quran ni. Ni ayat surah Yusuf ayat 45. Ada berapa dhamir dalam dia dah. Ni kan. Ke di bawah sekali? He. Okey, dia ada. Dengan lagi okey. Kita ditakwilihi. Kenapa he? Tadi kita belajar who kan? Kenapa he kat sini? He pun tunjuk pada huwa. Kenapa he? Bukan who. Kita belajar who aja dah yang ada. Okey. Jadi dalam bahasa Arab, okey, dalam apa-apa bentuk pun ejaan tu yang paling kuat merubah dia ialah sebutan. Untuk memudahkan sebutan. Okey. Supaya lancar bacaan dia. Kalau nak cakap lihu susah. Untuk kita pun susah, untuk orang Arab lagi susah. Okey. Jadi dia bila huruf sebelum dhamir hu itu berbaris kasrah, dia akan tukar jadi dia pun kasrah jadi hi. Ni ditakwilihi. Jadi tu sebab untuk mudahkan sebutan. Asalnya hu. Jadi bitakwilihi. Itu untuk memudahkan sebutan. Lepas ada lagi. Fa'asiluni. Ada lagi tak? Ni pun dhamir juga. Ni pun okey, maksudnya aku. Fa'asiluni, maka hantarlah aku. Jadi dia sebenarnya dua perkataan. Satu perkataan dia tiga itu. Fa'asilu ada tiga perkataan. Ada fa maka, asilu ada alif hujung dia. Fa'asilu dia panggil fi'il amr, fi'il perintah. Dia ada alif hujung dia, tetapi bila dia mutasil ataupun terlekat atau nun dilekatkan pada fa'asilu, alif tu dihilangkan. Di fa'asilu ni, maka hantarlah aku. Ni. Kalau tu macam dalam Quran selalu kita baca fa'asilun, fattakun, farhabun. Cuba perhatikan yang nun tu berbaris bawah. Itu sebab bila nun tu berbaris bawah, itu maksudnya bukan itu maksudnya dia adalah dhamir ana. Jadi fattakuni, maka takutlah padaku, fattakuni, maka sama juga dia teman takutlah pada aku. Okey? Ada soalan sini yang lain yang tidak pernah belajar bahasa. Agak mudah tak untuk kenal pasti dhamir? Dia ada nahnu, kam, ana, hu dengan min umma. Jadi itu yang kita perlu bezakan. Bila kita baca nanti Quran petang ni, okey, tengok mana ni dhamir, apa makna dia? Ni dhamir. Cukup dah untuk hari ni. Kenal mana yang dhamir atau ganti nama. Ada soalan lain? Okey, kalau tak ada soalan kita teruskan latihan. Nanti saya hilangkan coretan-coretan tu dulu. Okey. Okey, teruskan yang ni. Cari dhamir yang lain. Okey, kita ada walamma dan setelah apabila jahazahum bi jahazihim. Ada dhamir itu? Siapa nak cuba yang lain? Dia dah nampak dhamir. Jahazahum wa bi jahazihim. Puan Nafisah? Boleh? Okey, kita ada hum. Jahazahum. Jadi dia boleh terlekat tu, jadi menyiapkan bekal mereka. Ini bijahazihim. Hum dengan him sama, mereka. Pun terjemahnya dan dengan bekal mereka. Menyiapkan bekal mereka.
Kenapa ni home ni him? Tengok. Sebelum home tu berbaris fathah za. Jadi sebut senang. Jahazahum. Tapi di sini bijahazi. Ini zi. Jadi bila dia berbaris kasrah, dia tukar jadi him. Untuk mudahkan sebutan. Bijahazim pun mereka juga. Okey. Okey, di bawah. Ada lagi. Domik. Silakan. Ada siapa nak ni? Silakan. Salah pun tak apa. Kita belajar pada kesilapan. Orang yang banyak buat salah lagi banyak belajar, lagi mudah belajar. Silakan. Siapa lagi ada yang tak pernah belajar bahasa Arab? Saya nak tanya siapa. Cik Muhammad Ali macam mana? Cik Muhammad Ali boleh? Allah. Okey. Muhammad Ali? Boleh? Puan Sabaria? Okey, yang lain. Siapa yang boleh cepat silakan. Ni Ustaz, ni. 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 Oh tu ni betul. Ini datangkanlah pada aku. Ya, datangkanlah padaku. Uktu ni. Ni tu saya. Ada ya di belakang tu. Nun ya tu. Dan lagi? Terus lepas tu? Lepas tu? Bi akhil lakum abikum. Kum. Kum kamu kan? Kum. Kum. Ya. Bagi kamu. Kalau tak ada pun tengok terjemahan. Bagi kamu. Abikum. Ayah kamu. Ini pun terjemahan salah ni. Ayahmu. Ayahmu single. Kum ni kamu. Ramai. Ini abikum. Dari ayah kamu. Ayah kamu semualah. Kum. Dia akan lekat tu. Lekat. Kum sama. Kum masuk antum. Asalnya antum. Anti, anta, antum, atunaka. Ke anta singular, antum plural. Anta engkau. Antum kamu sekalian. Okay? Boleh. Ada soalan? Okey, di bawah. Di bawah kita ada apa? Mana lagi domain? Kita ada Anni. Bahawasanya aku. Ofi. Ini fi'il mudhari. Ini wafi mencukupkan. Itu bukan domain. Perkataan yang ada ya. Belakang di bawah. Ada kat bawah. Kita ada. Bawah tu mana? Mana domain itu? Mana domain dia? Di bawah last sekali. Nah, Ustaz. Khairun munzilin. Nah. Nah. Ustaz. Ana. Dengan na. Ana. Dia bila alif kat na tu ada bulat kan? Dari segi tajwid tak baca lah nak di ana. Dia pendek je. Tak ada pakai ana. Dia ana. Okey. Dia satu contoh lagi. Dia ada. Tengok berapa perkataan dalam ayat ni. Kita ada wa, lamma dan apabila jahaza bekal hum mereka. Bijahazi dengan bekal mereka. Qala uktuni. Jadi banyak perkataan. Ada dalam 20 perkataan. Jadi dia punya domain berapa? 1, 2, home, him, ni 3, kum 4, kum 5, ani 6, 7. Jadi 1/3. Daripada 20 perkataan, 7 adalah domain, ganti nama. Biasa 1/3. Jadi itu kalau kita boleh kenal perkataan ni yang kita akan jumpa banyak kan, kum, home, ana, nahnu, itu kita insya-Allah kita boleh tahu yang jahazim ada 2 perkataan. Yang masalah setengah orang dia tak tahu mana pecahan perkataan dia ni. Kan? Mana perkataan yang asing ni? Adakah bi akhil lakum satu perkataan atau bi akhil satu perkataan, bi akhin satu perkataan? Nah, kita kena belajar nanti. Kita akan tahu beza. Kalau tahu yang domain tu
Masuk kita nampak jahazahum bijahazim ada perkataan yang asing. Kau kan ada 2. Ini ada 3 sebab B satu lagi perkataan. B itu kita belajar terharaf nanti. Okey, ada soalan? Itu domain. Okay. Pada latihan ni, bahagian ketiga pula. Cuba kita sebelum kita rehat, kita selesaikan dulu. Mana domain lagi kat sini? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Okey. Garisan pertama, berapa domain dalam tu kakak? Kau tak tahu tengok makna. Rabbi, Ustaz. Rabbi. Rabbi. Rabbi, Tuhanku. B. Rabbi. Ni sebenarnya dia ada ya di belakang. Asalnya Rabbu yi. Rabbu yi. Tapi untuk mudahkan sebutan jadi Rabbi. Jadi ni sebab terjemahan Tuhanku. Dia Rabbu yi. Susah nak sebut. So jadi Rabbi, Tuhanku. Okey. Itu jadi dia sebenarnya ada ya di ujung ni. Dia selalu bila bahasa Arab ya tu dia akan tukar jadi kasrah. Itu makna Rabbi. Adalah beberapa perkataan macam tu, tak semua bentuk macam tu, tapi kalau selalu jadi ya di hujung dia akan jadi kasrah. Kasrah tu mewakili ya. Okey, terus lagi ada. Kita ada ilayya, kepadaku. Ila, lepas tu ada ya. Ilayya. Ini kepadaku. Ila tu haraf, ya tu domain. Okey. Lepas tu kita ada lagi. Nani, yad'unani, Ustaz. Yad'unani. Ni kepadaku. Depan ada aku belakang dia. Lagi? Hi, Ustaz, ilaihi. Ilahi, betul. Ilahi asalnya hu. Asalnya hu. Sebab dia ya tu macam kasrah jadi ilahi untuk mudahkan sebutan. Dia ada 2 tempat dalam Al-Quran di mana patut dia hi selalunya tetap hu. Itu kerana penegasan. Macam surah Al-Fat ayat 10 dan Al-Kahfi ayat 63. Fa'ansani hu. Lepas tu fa'ansanihi, yang syaitan melupakan dia kan. Itu melupakan aku tentang dia. Jadi tadi hu, dia tak jadi hi. Okey, itu 2 kata special case. Tapi umumnya kalau hu tu asalnya, tapi sebelumnya kasrah atau bahasia dia akan jadi hi. Makna tak berubah. Tetap dia lelaki. Okey? Right. Terus di bawah kita ada wa illa tasrif anni, kan, dariku. Ini anni. Tu ada ni di belakang. Sama macam nani. Tada'u nani, anni, rabbi. Belakang i itu aku. Tuhanku, kepadaku, anni, dariku. Terus ada lagi. Hunna, Ustaz. Hunna, betul. Hunna. Hunna maksudnya apa? Hunna. Mereka lelaki perempuan. Mereka perempuan hunna. Kalau lelaki hum, kaidah hum. Kaidah hunna, mereka perempuan. Okay, ada lagi sebelah tu? Kita ada ilaihinna. Sama juga. Hunna jadi hinna untuk sebutan. Macam ilaihi. Ilaihinna. Kita cakap ilaihunna suka. Ilaihinna. Wa akum minal jahilin. Dah tak ada dah. Itu bagaimana kita kenal domain. Dan tugasnya bila baca Quran nanti hari ni tengok mana domain. Dan cuba teka maknanya. Kalau tak dapat pun tak apa. Nanti saya tunjuk bagaimana caranya nanti. Okey? Okey, ada soalan sebelum kita rehat kejap? Dah 1 jam. Hampir 1 jam lah. Kita start lewat sikit tadi.
Rehat 5 minit. Tapi tak minum kan. Rehat take 5 dulu. Biasanya saya rehat 15 minit, boleh minum, boleh relax, apa datang balik. Jadi 12.10 kita berhenti. Okey, jadi kita tengok apa lagi lepas ni. Rasa dah habis lepas ni dah. Kita akan pergi pada Quran nanti. Kita akan latih pada Quran. Okey, maaf saya kena padam dulu baru boleh. Okey, ni sambung tak apa ni. Kita ni kita tangguh. Kita akan buat latihan pada Quran. Kita rest 5 minit, kita akan sambung pada ni lepas tu. Okey. So insya-Allah come back dalam pukul 11.25 insya-Allah. Okay, saya stop recording atau pause recording, stop. Saya stop recording dah 1 jam.